ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Syifaul Qulub karangan Syekh Abdullah yang berasal daripada Aceh dan dinisbahkan nama beliau Syekh Abdullah Al-Ashi rahimahullahu ta'ala. Tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah berkaitan kelebihan iman. Kelebihan iman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis bermula asal iman itu tiada lebih ia dan tiada kurang ia, dan tetapi adalah baginya had. Maka jika kurang ia pada had itu, kurang ia, dan jika lebih maka lebihlah. Dan bermula asalnya itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iman pada hakikatnya ianya adalah iman, begitu. Tetapi kedudukan iman ini, batasan iman, ada iman itu boleh bertambah dan boleh iman itu berkurang. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Bertambah iman di dalam hati dan bertambahnya iman ini, bertambahnya ibadatnya kepada Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Anfal ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innama, hanya senya, innamal mu'minun, hanya senya, mana terbatas, yang dinamakan adatul hasrin. Inna harfut taukid, ma malikaffah, yang menunjukkan takuffu, iaitu ianya adalah tertahan dan terbatas. Terbatas di sudut siapa? Al-mu'minun, mana hanya senya orang yang beriman. Alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut akan Allah maka gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Iman itu tetap ada, tetapi bertambah di sudut kedudukannya jadi bertambah. Kedudukannya akan jadi bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Hanya mereka menyerahkan segala urusan pada Allah. Kerana berimannya kepada Allah, segala urusan diserah pada Allah. Kita setelah berusaha kita serahkan. Contohnya kita setelah beriman kepada Allah dan ayat-ayat Allah bila dibaca bertambah imannya. Manakala ayat Allah memerintahkan supaya ianya solat, dia solat. Selepas dia solat serah kepada Allah. Allah yang menentukan kedudukan solatnya.
sama ada diterima ataupun itu Allah, tapi kita yakin Allah menguruskan segala amalan yang telah kita lakukan dengan yang terbaik. Oleh sebab itu apabila dibaca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kalau dibacakan ayat Allah berkaitan tentang larangan, maka ditinggalkan. Ayat Allah yang berkaitan dengan suruhan, maka dia laksanakan. Maka kerana dia melaksanakan perbuatan yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah, maka Allah berfirman zadathum imana. Maka dengan kepercayaan dia tadi, dengan amalan yang telah dilakukan, menambahkan imannya. Wa ala rabbihim, selepas mereka beramal hanya ke atas Tuhan mereka sahajalah, yatawakkalun, serahkan segala-galanya. Yatawakkalun. Menerusi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini, seorang ulama tafsir yang alim di kalangan mazhab kita, iaitu Al-Imam Ibn Katsir. Tafsir yang paling masyhur ialah tafsir Ibn Katsir. Syekh Ibn Katsir menyebut, waqad istadalla al-Bukhari wa ghairuhu bihadhil ayati wa ashbahaha ala ziyadatil imani wa tafadulihi fil qulub. Al-Imam al-Bukhari dan lain daripadanya berdasarkan ayat Allah dalam surah Al-Anfal dan seumpamanya menunjukkan bahawa iman ini boleh bertambah, dan ianya bertambah kelebihannya sebagaimana yang dipegang ataupun mengikut pandangan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalil yang menunjukkan iman ini boleh bertambah dengan amalan. Dan iman ini boleh berkurang. Iman itu tetap iman, tetapi kedudukan dia ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di kalangan kamu melihat benda mungkar, maka hendaklah diubah dengan tangannya. Maka hendaklah diubah. Kalau dia ada kuasa, kena ubah dengan kuasanya. Fa illam yastati', tapi kalau dia tak mampu, dia tak ada kuasa, fa bilisani, maka dengan lidahnya ditegur. Fa illam yastati', tapi kalau tak mampu juga, kita nak tegur dia dengan, sebab dia duduk jauh, tapi kita tak suka, kita lalu-lalu orang buat maksiat, kita nak singgah tak boleh sebab hujan lebat. Kita tengok ada orang pergi beromen-romen tepi-tepian, bercium-cium, kita kata hujan-hujan ni hantu ke orang betul, begitu. Kita nak singgah, keadaan tidak mengizinkan, tapi hati nafsu tak suka. Orang memakai pakaian yang mendedahkan aurat, kita nak berhenti tengah-tengah jalan, membahayakan kita, tapi kita tak suka, hati kita tak suka. Maka kalau kita dalam hati tak suka benda maksiat, kita tak mampu nak cegahkan dia dan tak mampu untuk tegur dengan lidah, wazalika adhaful iman, itulah yang sedaif-daif, selemah-lemah iman. Mana ada daif, ada tambah. Berdasarkan ayat Quran dan berdasarkan hadis, kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan iman ni kedudukannya, martabat dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, akan keluar daripada neraka mereka yang mengucap kalimat la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman, sedangkan dalam hatinya ada sebesar biji gandum daripada iman. Mana sikit sangat iman dalam hati dia, Allah keluarkan. Inilah menunjukkan tafawud, martabat dia berbeza-beza. Ada kedudukan martabatnya begini, ada kedudukannya martabat begini, mengikut kepada amalan seseorang hamba Allah yang telah mengucap kalimah syahadah tersebut.
muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mengikut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, innal imana qaulun wa amal. Sesungguhnya iman ini ada yang berbentuk perkataan dan ada berbentuk amalan. Innal imana qaulun wa amalun. Iman ini ada qaul, iaitu berbentuk perkataan, ada kalanya berbentuk amalan. Yazidu wa yanqusu, dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Boleh bertambah kedudukan iman ini disebabkan taat kepada Allah, dia akan jadi menurun, berkurang disebabkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bermula asalnya itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Asal iman ini iaitu mengucap kalimah syahadah, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah asyhadu, asyhadu di dalam bahasa Arab, syahadah ini memberi banyak makna. Kalimah asyhadu di dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Yang pertama, memberi maksud penyaksian, penyaksian, iaitu musyahadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Mutaffifin, yashhaduhul muqarrabun, yashhaduhul muqarrabun, telah menyaksikan akannya oleh orang-orang yang muqarrabun, iaitu para malaikat muqarrabun. Yashhadu bermakna musyahadah, bermakna musyahadah, musyahadah. Ada kala makna asyhadu ini boleh memberi maksud syahadah, menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq, wa ashhidu zawai adlim minkum, hendaklah kamu menjadi saksi, hendaklah kamu membawa dua orang saksi yang adil dalam mensabitkan talak kamu. Mana sunat dalam pensabitan talak ini, kalau orang nak cerai disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi kalimah ashhidu memberi maksud syahadah, hendaklah disaksikan, bersaksilah sekalian kamu akan dua orang yang adil. Mana kalau orang nak cerai, hukum asalnya dalam ayat Quran ni macam wajib, tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, walaupun tak ada saksi, talak tetap jatuh. Ayat Quran ini menunjukkan hukumnya sunat, hukumnya sunat. Mana syahadah, kalimah asyhadu boleh memberi maksud syahadah, boleh memberi maksud musyahadah. Dan kalimah asyhadu ini juga boleh memberi maksud al-halaf, iaitu sumpah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun, apabila datang orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Qalu, mereka berkata, nashhadu. Nashhadu mana? Nahlifu, kami bersumpah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasul Allah, dan Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah dusta. Depan kamu dia bersumpah
di luar, bukan di hadapan kamu, diengkar dengan sumpah tersebut. Jadi kalimah asyhadu ataupun yashhadu, syahida yashhadu, memberi maksud yahlifu. Jadi ulama tauhid merangkumkan 3 maksud asyhadu. Ada yang menyatakan asyhadu bermakna uqirru, mengaku, wa usaddiqu, dan membenarkan. Kita ambil yang pertama, kalimah asyhadu memberi maksud musyahadah. Makna musyahadah annahu la ilaha illallah bil aqli wal qalbi. Musyahadah menyaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dengan akal dan juga dengan hati. Musyahadah. Syahadah disaksikan dengan apa? Ala hadza bil lisan, mesti dituturkan lidah, asyhadu. Yang ketiga memberi maksud al-halaf, iaitu sumpah. Memberi maksud bahawa sesungguhnya ianya adalah bersungguh-sungguh, yang dinamakan jazim, bersungguh-sungguh bahawa mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bermakna orang yang mengucap kalimat syahadah asyhadu, terangkum dalam kalimat tersebut musyahadah wa syahadah wal halaf. Makna seperti orang yang bersumpah asyhadu, mana aku bersumpah, mana aku betul-betul mengaku. Manakala diengkar dengan sumpahnya, laknat Allah. Bukan sekadar dimaksud aku naik saksi, tetapi terangkum di dalamnya berdasarkan ayat Quran 3 makna yang dihuraikan oleh ulama tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimah ilah. Di dalam bahasa Arab kalimah ilah ianya memberi banyak maksud. Contohnya, orang Arab bila berkata alahtu ila fulanin, kalimah ilah diambil daripada kalimah alif lam ha, alaha, alif lam ha. Alif lam ha memberi maksud yang banyak. Contoh, kalau disebut alahtu ila fulanin, maknanya idza sakantu ilaihi wa tatma'nantu, apabila aku menenangkan diriku kepadanya sehingga tenanglah aku. Mana kalimah ilah ini memberi maksud ketenangan. Mana tidak ada satu Tuhan yang memberikan ketenangan dan ketenteraman illallah, melainkan Allah. Tentram, aman dunia dan akhirat illallah. Mana ilah itu memberi maksud banyak. Ada maksud ilah ini, contohnya alahar rajulu, memberi maksud istajara. Alahar rajulu, lelaki itu meminta perlindungan. Istajara. Mana la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang dapat kita berlindung dengannya melainkan Allah. Ilah lagi. Ilah di dalam bahasa Arab memberi maksud alahar rajulu ila rajuli, memberi maksud ittajaha ilaihi li syiddati syauqihi. Alahar rajulu ila rajul, memberi maksud lelaki itu bertemu dengan lelaki, bertemu dengan seseorang kerana bersangatan rindunya. Bersangatan la ilaha illallah. Maka kedudukan orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang paling dirinduinya untuk bertemu melainkan Allah. Maka bila dia berzikir la ilaha illallah, begitu rindunya nak bertemu dengan Allah.
ilah lagi dalam bahasa Arab. Alahal fasilu bi ummihi, alaha juga memberi maksud anak yang terpisah daripada ibunya, daripada menyusui, sentiasa merasakan kasihan, merasakan kerinduan, lagi kecintaan kepada ibunya. Mana orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah ni begitu cintanya kepada Allah. Dan ilah ini juga memberi maksud pengabdian. Pengabdian. Jadi dirangkumkan banyak makna ini. Ulama tauhid menyebut, ulama tauhid menyebut, kita rangkumkan semua, memberi maksud fa ana la astajiru illa biman askana ilaihi wa ahabbahu wa atabarahu wa aqwa minni. Maknanya, aku tidak akan berlindung melainkan yang memberikan ketenangan dan kecintaan yang begitu kuat kepadaku. Maknanya la ilaha illallah tidak ada kita berlindung melainkan perlindungan yang cukup selamat, yang kita rasa cinta, rasa rindu, rasa yang tidak tergambar, itu Allah. Allah. Bukan maksud tiada Tuhan batu, tiada Tuhan kayu. Memang batu dengan kayu itu bukan Tuhan. Jadi kalau kita faham dengan makna kalimah ilah ini, dia beri maksud banyak. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah, tidak ada tempat perlindungan yang begitu yang benar-benar selamat melainkan Allah. Tiada tempat yang aku merasakan kerinduan, dan tidak ada rasa, tidak ada satu tempat yang aku merasakan cinta melainkan Allah. Melainkan Allah. La ilaha illallah, begitu cintanya, tak tercinta yang lain melainkan Allah. Tak merasa rindu yang lain, hanya merindu kepada Allah. Tidak merasa takut yang lain melainkan takut kepada Allah. Maka zikirnya dia berubah. Kalau kita zikir tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, setakat itu. Tetapi tiada Tuhan ini, tiada Tuhan yang tempat kita berlindung, yang begitu selamat melainkan Allah. Maka yang begitu selamat kita berlindung ialah Allah. Allah yang menyelamatkan kita daripada api neraka, Allah yang menyelamatkan kita daripada diseksa, Allah yang memberikan kesenangan kepada kita, keselamatan di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalilnya kata ulama, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ini menunjukkan bahawa tidak ada satu ketenangan melainkan Allah. Ala bi zikrillah, apakah tidak kamu menyebut nama Allah? Mana la ilaha illallah, kita merasakan tidak ada yang boleh menenangkan kita, tidak ada tempat yang kita begitu rindu, tidak ada tempat yang kita mengharapkan kasih sayang illallah. Oleh sebab itu, apakah tidak dengan menyebut Allah yang kamu rindu itu, tatma'innul qulub, merasakan tenang hati kamu. Kalau kita zikir sekali Allah 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 Allah, lama-lama tertidur terus. Sebab kita sekadar sebut Allah Allah Allah, tak tahu apa pun. Cuba la ilaha illallah, kita masukkan banyak makna yang dihuraikan oleh ulama tauhid. Oleh sebab itu mengaji ilmu tauhid dibahaskan ilah itu panjang. Bukan ilah itu sekadar tiada Tuhan. Mana ilah itu banyak maksud. Bagi orang Arab, bila menyebut kalimah ilah, dia tergambar banyak maksud. Illallah, melainkan Allah. Allah lah yang menyelamatkan, Allah yang gagah perkasa, Allah lah Allah segala-galanya. Illallah, tiada Tuhan yang boleh memberikan keampunan illallah. Tiada Tuhan yang boleh memberikan, tiada yang boleh memberikan kesembuhan illallah. Tiada yang boleh memberikan pertolongan illallah. Jadi la ilaha illallah, tiada yang boleh memberikan pertolongan melainkan Allah, tiada yang boleh menyelamatkan melainkan Allah, tiada yang boleh menyembuhkan melainkan Allah. Allah. Jadi kalimah ilah itu masuk banyak.
Bukan maksud macam kita bilang tidak ada Tuhan, tiada Tuhan batu, tiada Tuhan kayu, tiada Tuhan. Memang batu bukan Tuhan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Justru itulah ulama menyebut wa ala hadha, di atas pandangan ini, fal ilahu yuskinu ilaihi, maka ilah Tuhan itulah yang menenangkan, wa yutma'annu, dan diberikan kepadanya ketenangan, wa yustajaru, disitulah dia tempat berlindung, wa yusta'azu, tempat dia minta pertolongan, perlindungan, wa yustaqu ilaih, di tempat yang dia merasakan kerinduan, wa ya'budu, tempat dia menyembah ataupun mengabdikan yang tidak terhijab selama-lamanya. Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Contoh lagi yang dihuraikan kalimah ilah ni banyak maksud. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin, sesungguhnya ada beberapa pemuda-pemuda ataupun lelaki-lelaki di kalangan manusia minta perlindungan dengan jin. Macam kita guna khadam jin, apa jadi? Fazaduhum rahaqa, bukan bertambah tenang, tambah jadi teruk. Guna khadam jin syaitan, bukan menambahkan ketenangan, tapi mintalah kepada Allah yang memberikan ketenangan. Begitu. Dalil lagi menunjukkan kalimah ilah ini memberi masukkan kecintaan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang yang beriman asyaddu hubban, bersangatan cintanya, lillah, kalimah Allah, ialah cintanya kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi kalimah asyhadu terangkum di dalamnya musyahadah, yang kedua asyahadah, dan yang ketiga al-halaf. Begitu juga di dalam kalimah ilah, illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mana Allah lah al-hakim, Allah lah malik, Allah lah segala-galanya. Allah wal awwalu wal akhiru, dialah yang awal iaitu qidam. Kita kena belajar ilmu tauhid. Tadi saya tengok ada satu YouTube ustaz mengajar di Malaysia, mengajar kitab hikam tapi sesat. Sebab apa nama Allah ini awalu? Bukan dia tu awal, tapi dia pandang kita yang pertama. Dia kata kita ni Allah pandang yang pertama, tu sebab nama awal. Astaghfirullah, sesat. Jangan panggil ke Melaka ustaz ni. Allah sendiri berfirman huwal awwalu, huwa Allah. Ini bahasa Arab sepatah haram tak tahu. Dah tu nak jadi ustaz. Berapa ramai orang jadi ustaz? Baru berhijrah kita panggil dia ustaz. Baru berhijrah kita panggil dia ustaz. Satu abuk tak tahu bahasa Arab. Allah berfirman huwal awwalu wal akhiru huwa Allah. Allah lah yang awal, bukan Allah pandang kita yang pertama. Dia kata apa? Asalnya semua makhluk ni tak ada, jadi tak ada orang kenal Allah, maka Allah jadilah manusia, Allah jadikan alam, jadi Allah pandang yang pertama pada makhluk manusia. Oleh sebab itu, itulah nama dia awal. Rosak lagi dah ini. Kita mengaji kita pun jadi sesat. Yang sesat kemudian jadi sesat. Oleh sebab itu benar kata Nabi SAW, pada akhir zaman mereka mengambil orang sesat yang dia tak sedar dia sesat, dia menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan orang lain.
Kita panggil orang ni tuan guru, dia bukan layak jadi tuan guru. Sekarang ramai sangat orang tuan guru. Title tuan guru ni bukan senang. Saya tak layak panggil tuan guru. Jangan sebut tuan guru Syukri Haji, tak layak. Title tuan guru ni seorang yang warak. Dulu bukan senang mendapat title tuan guru. Kalau dia pondok orang nak lantik dia title tuan guru, kewarakan dia. Kadang-kadang kita tengok dia ni ada karamah dia, kemuliaan yang Allah berikan. Cakap dia pun masin, perwatakan dia, diri dia, ahli keluarga dia, betul-betul tuan guru. Baru orang panggil tuan guru. Kalau pondok kita panggil ayah, umpama ayah kita, ayah Syim, ayah Aziz, ayah Pa dulu di Pasar Tumbuh, maka mereka ni tuan guru. Ini sebut orang ni tuan guru, ni tuan guru, tuan guru, ramainya tuan guru. Title tuan guru ialah satu kedudukan syekh, macam orang duduk Mesir. Bukan semua boleh dapat syekh. Ramai profesor-profesor tapi tak layak dipanggil syekh. Dia profesor tapi dia bukan syekh. Dia banyak ilmu tapi dari sudut kewarakan dan ketakwaan tidak sama seperti syekh. Oleh sebab itu tidak semua orang panggil syekh. Kalau kita panggil doktor, syekh, tak ada. Kita panggil doktor, kita panggil al-ustaz al-doktor, iaitu profesor. Tapi nak gelaran syekh tu tak lekat. Kalau orang panggil dia syekh pun tak lekat, kerana dia belum sampai taraf tersebut. Syekhul Azhar layak dia jadi Syekhul Azhar kerana ia memang sudah sampai tahap dia syekh ketika itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Terus balik kita qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Artinya aku naik saksi bahawasanya tiada yang disembah, tiada yang diabdikan. Kalimah abida ya'budu, na'budu diambil kalimah ubudiyah. Ubudiyah. Iyyaka na'budu, akan engkau ya Allah kami abdikan. Kalau sembah ni dia tak ada rasa apa, kami abdikan, merasakan diri kita hamba Allah, merasakan kekurangan pada diri kita yang kaya ya Allah. Iaitu kita naik saksi. Naik saksi ni banyak maksud tadi. Boleh dimaksudkan juga uqirru, mengaku, wa usaddiqu, dan aku membenarkan, wa usyahidu, wa ahlifu, terangkum semua dalam kalimah syahadah. Aku mengaku, aku menyaksikan, aku sebagai aku bersumpah, aku persaksikan, dan aku membenarkan. Kalimah asyhadu. Dan aku naik saksi bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Padahal esa ia, mana Allah itu esa, ianya tidak berkam, dia bukan benda arat. Kita mengaji ilmu tauhid, di sana nama dia arat. Nama dia arat. Apa dia arat? Arat ni dia ada 9. Contoh disebut dalam kitab Zaidun at-tawilul azraqu. Zaidun ialah jauhar. Jauhar, kalau dia tidak bersusun, nama dia jauhar. Atom tu kalau satu tidak bersusun, mana disebut jauhar, satu atom. Tetapi kalau dia bercampur, bergabung, murakkab, baru jadi jirim atau jisim. Jauhar fardi, kerana dia satu je. Itu mana jauhar. Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar. Ulama bagi contoh Zaidun at-tawilul azraq. Zaidun itu jauhar sebab dia satu. Mana Allah bukan jauhar, sebab ini benda arat. At-tawil
Tawil ialah kam nama dia. Berapa? Ataupun kita berapa jaraknya? Adakah pendek ataupun ianya berpanjang? Maka kam ini ialah aurat. Aurat. Kita mengaji ilmu tauhid ada kam muttasil, ada kam munfasil. Ada kam muttasil, ada kam munfasil. Jadi bila kam ni berapa, dia adalah aurat. Oleh sebab itu, qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kalau Allah itu satu, maka dia jadi kam. Berapa bilangannya? Tersusun dalam beberapa jauhar, maka dia akan jadi jirim. Dia akan boleh jadi jisim. Kemudian wa fi baitihi fi yang mana bertempat. Pada tempat ini ialah aurat. Maka Allah kalau dia bertempat, aurat mustahil. Allah bertempat sekarang yang ada di arash, duduk di atas arash, maka tempat itu ialah aurat. Tempat itu adalah aurat. Kemudian azraqu, warna. Lun. Warna ini ya aurat. Bila orang tanya Allah ni warna apa, ya tak ada aurat. Sebab warna inilah aurat. Laisa kamitslihi syai'. Dia bukan berwarna. Dia bukan ada warna. Kemudian nisbah. Contoh nisbah Ibnu Maliki muttaqi'i, huwal muttaqi'i. Ini dalam kaedah syair ilmu tauhid. Ibnu Maliki anak si Malik. Mana dia ada tasasul. Setiap yang berantai-rantai ini itu bukan Allah, itu benar aurat. Wal muttaqi'i mana dia bersandar bertempat. Bersandar itu bertempat. Inilah kita pelajari dalam ilmu tauhid. Bukan aurat itu ialah jauhar, kam, laun, nisbah, masa. Ada bermasa, itu aurat. Sekarang masa malam, masa ni maghrib, masa ni isyak, masa ni tengah malam, ni masa ni subuh, besok sebab dia berubah. Ini nama dia aurat. Setiap yang berubah daripada satu masa ialah aurat. Sedangkan Allah bukan aurat. Allah bukan aurat. Itu yang kita mula-mula mengaji ilmu tauhid, membahaskan apa itu aurat, apa itu sifat, apa itu jauhar, apa itu jirim, apa itu jisim. Jauhar dia satu, bercampur dua dah jadi lain. Murakkab lagi murakkab, berapa molekul ni sehingga membentukkan yang menjadikan jisim. Allah bukan berjisim. Sebab kalau jisim ini ianya murakkab daripada beberapa jauhar. Laisa kamitsli syai'. Tergambar begini bukan, tergambar begini bukan. Laisa kamitsli syai'. Sekiranya datanglah syaitan membentuk, kita kata ini bukan Tuhan, ini syaitan. Sebab aku mengaji ilmu tauhid, laisa kamitsli syai', bukan ianya aurat, kejap ada kejap tak ada. Tadi datang kemudian hilang, kemudian datang hilang. Kejap ada cahaya warna putih, kejap dia cahaya warna lain. Tuhan menzahirkan, tiba-tiba dia kata Tuhan datang berwarna putih. Karena tiba-tiba Tuhan datang berwarna merah, itu bukan Tuhan, syaitan. Sebab merah, putih, warna semua ni adalah aurat. Jadi kalau dia bersuluk ke, dia berzikir, tiba-tiba datang cahaya putih,
Akulah Tuhan telah mengangkatkan kamu menjadi waliku. Kita kata syaitan. Sebab apa? Putih ni warna ialah arat. Itu belajar ilmu tauhid. Itulah pentingnya belajar ilmu tauhid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam muqaddimah pengajian tauhid kita tak boleh membezakan mana jauhar, mana itu jirim, mana itu jisim, mengaji sampai mengaji tinggi-tinggi pun dia tak akan faham. Dia tidak akan faham membahaskan tentang wahdaniyah, tidak akan faham membahaskan tentang kumum khamsah, kam muttasil, kam munfasil. Pada awal dia tak faham. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, padahal esa Allah, mana dia bukan kam. Kalau kam ni benar arat, kam muttasil, kam munfasil. Contohnya kalau kita nak buat meja, dia tersusun berapa kam, ada ni kan, mula dia berciai. Sebab berpisah ini, bertempat dia adalah arat. Kemudian kita gabungkan, kita paku sana, paku sini, jadilah meja. Maka dia tersusun berapa kam. Ini makna makhluk, ini makna makhluk. Bolehlah contohnya kita nak pindah, susah sangat angkat, kita pun ambil hammer, ketok-ketokkan tanggal dia, tanggal ciai, susun balik. Bila sampai pula ke rumah, kita pun paku balik. Boleh? Ya boleh. Sebab dia kam. Allah bukan kam. Qul huwallahu ahad. Bila qul huwallahu ahad, makna menafikan Allah bukan kam. Ahad itu memberi maksud la yatajazza. Allah bukan berjuzuk-juzuk, dan Allah bukan yata'addad berbilang-bilang. Qul huwallahu ahad, jawapannya adalah se. Nafilah segala kumum khamsah, kam muttasil, kam munfasil, semua ni tidak ada bagi Allah, kerana kam ini adalah arat. Kam itu adalah arat adalah makhluk. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi. Naik saksi tadi pun tiga maksud, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya telah huraikan nama Muhammad. Sebab apa Muhammad? Diambil kalimah hammada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun wa zaka muhammadun. Muhammad ialah seorang insan yang telah banyak dipuji baginya. Mana Muhammad dipuji ke atasnya, karena Nabi SAW memiliki sifat-sifat kepujian. Sifat-sifat kepujian. Menusri kalimah syahadah ini, maka kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. Ia adalah manhajul haya. Dari sudut kalimah syahadah, inilah manhaj, metod dalam kehidupan. Apabila kita mengesahkan Allah, apabila kita mengaku Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah, maka kita bersistem. Kita mempunyai sistem. Dia ajarkan oleh Nabi SAW membawa rahmat sekalian alam. Dalam kalimah syahadah ni mengajarkan kita bermasyarakat. Menerusi Nabi SAW mengajarkan kita bermasyarakat. Kita ada melalui perkahwinan. Bila kita dah berkahwin, ada zuriat. Bila zuriat orang dah ramai, maka disitulah ada muamalah, ada jual beli, ada sewa menyewa. Nampak ni? Bila ada ramai orang sewa menyewa, barangkali ada orang khianat dan sebagainya, ada hukuman hudud. Maka menerusi kalimat syahadah terangkum di dalamnya manhajul haya, iaitulah manhaj kepada kehidupan. Apabila mereka tidak bersyahadah, maka dia tidak ada manhajul haya. Jadi porak-poranda jadinya. Orang suruh berkahwin, dia pergi berzina. Nampak ni? Jadi lahirlah anak zina, tak tahu apa statusnya. Harta pusaka pun susah, apa semua habis. Nak bagi nafkah pun tak boleh. Kenapa? Dia kata bukan anak saya. Nampak ni? Tapi kau yang buat perangai, kau yang telah menzinakan dia. Dia bukan anak. Semua pakat lepas. Tetapi apabila ada ikatan perkahwinan, mereka terikat.
Islam mengajarkan menusi kalimah syahadah, manhajul haya wa manhajul mujtama, dan banyak lagi yang berkaitan tentang syahadah ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana bil rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.